Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Seluruh kasihnya telah Dia curahkan tulus suci, mengisi ruang hati bagai dalam dingin rindu berdakapan. Dengan kata syahdu kasih mesra bersatu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, lihatlah dengan mata selami sanubari putaran panorama hidup ini. Bacalah tipuan mata hati, bisikan penuh mimpi, melamar kelalaian tidak henti. Suruhan larangan telah Dia sampaikan, jangan pilih haluan di muka. Kelak rebah diri, duka menangisi, tanpa belas kasih disiksa saban waktu. Apa yang kau tahu? 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 Akhirat menggamit kisah silam, satu peristiwa Nabi bersendiri. Iqra diturunkan, Muhammad dikamalkan, tersuratlah sudah kalam dari Tuhan. Sekian kalinya detik waktu berlalu, apa terus berbakti untuk Dia, membalasi kasih syukur dengan nikmat. Amal yang bertambah, hikmahnya kan ketemu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Seluruh kasihnya telah Dia curahkan tulus suci, mengisi ruang hati bagai dalam dingin rindu berdakapan. Dengan kata syahdu kasih mesra bersatu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, lihatlah dengan mata selami sanubari putaran panorama hidup ini. Bacalah tipuan mata hati, bisikan penuh mimpi, melamar kelalaian tidak henti. Suruhan larangan telah Dia sampaikan, jangan pilih haluan di muka. Kelak rebah diri, duka menangisi, tanpa belas kasih disiksa saban waktu. Apa yang kau tahu? Apa yang
silam. Satu peristiwa Nabi bersendiri. Iqra diturunkan, Muhammad dikamalkan, tersuratlah sudah kalam dari Tuhan. Sekian kalinya detik waktu berlalu, apa terus berbakti untuk dia, membalasi kasih syukur dengan nikmat. Amal yang bertambah, hikmahnya kan ketemu. Apa yang kau tahu? 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 Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'd. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para penuntut Akademi Datul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni, pada hari Ahad. InsyaAllah pada siri pengajian yang menumpukan pada perbahasan pengurusan kehidupan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita dalam pengajian di bawah Akademi Datul Furqan ni. Alhamdulillah, perbetulkan niat dulu. Perbetulkan niat kita, sama-sama kita menjaga niat ini. Kerana niat adalah penentu kepada hasilan. Kita niat, kita dapat apa yang kita niat. Kita niatkan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Allah ridha, maka semua perkara jadi mudah. Bila bab amal ni, ibadah ni untuk Allah, jangan kita fikir hasil dunia. Dunia ni kita kena minta dia dengan Allah. Dunia minta dengan Allah, tak ada masalah. Tapi bila kita beribadah, fokus. Jadikan dia benar-benar untuk Allah. Sebab ini satu tuntutan. Tuntutan. Macam kita datang kerja lah. Kerja je tuan. Memang bila dah dapat kerja, kerja betul-betul. Soal gaji, bos fikir. Gaji memang pengusaha atau siapa yang owner tu akan bertanggungjawab lah. Jangan kita kerja sebab gaji. Nanti bila tak kena gaya, mula kita berfikir-fikir macam tu. Adapun sama dalam ibadat, kita berbuat sesuatu kerana nak hasil. Dia tidak akan menjadi kemurnian. Apatah lagi hasil itu pada dunia, hasil. Jadi kita perbetulkan niat kita, kita buat satu amalan ni semata-mata untuk Allah. Memang kita ni hamba Allah. Apa saja tuntutan dan suruhannya wajib kita penuhi. Wajib kita isi masa kita ni dengan ibadah kepada Allah SWT sepatutnya. Dengan ingat, dengan faham, dengan buat, dengan lafaz. Semua perkara kita nak kait dan kita nak isi dengan Allah SWT. Dan segala hasilan kita di dunia dan di akhirat itu dijamin oleh Allah SWT. Bagaimana kita benar-benar menjadi hambanya.
Bila kata kita benar-benar nak menjadi hamba Allah, maka segala fasiliti sebagai hamba Allah ni akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi yang jadi masalahnya bila kita ghairillah, menjadi hamba dunia. Kita bergantung pada dunia. Ini jadi masalah. Sebab tu kadang-kadang kita berbelah bagi untuk beribadah. Kenapa kita berbelah bagi untuk beribadah? Bila kita bimbang-bimbang kita jadi hamba dunia. Ini cukup bahaya bila kita jadi hamba dunia. Semua perkara kita nak kaitkan dengan dunia. Apa aku dapat, apa aku perolehi. Perbandingan kita sekadar dunia. Bila kita perbandingan kita sekadar dunia, kita tidak akan dapat apa-apa pun di dunia ini. Sebab apa? Dunia tidak mampu mendatangkan apa-apa pun sebenarnya. Yang kita ada kat dunia ni, semuanya atas pemberian Allah. Dunia yang nak datangkan sendiri tak boleh. Kalau dalam bab pengajian akidah, la tataharaku zaratun biiznillah. Tidak akan bergerak walau sebesar zarah. Tidak akan dapat kita apa yang ada di dunia ni. Sebab dunia milik Allah. Dunia milik Allah. Kita berusaha nak dapatkan dunia. Allah kata, pemilik kata tak dapat. Macam mana? Ustaz, sia-sialah usia dia. Kira sia-sialah usia dia sebab pemilik kata tak dapat. Jadi bagaimana kita nak berusaha dan dikurniakan? Maka usahalah untuk kita memahami kehidupan bersandarkan dengan kebenaran. Kita berusaha dengan bantuan Allah. Sepatutnya begitu. Kita berusaha dengan bantuan dan izin Allah SWT. Itu yang kita nak. Baik. Jadi sedang memuliakan Allah SWT. Bila kita berbetulkan niat. Niat ini yang kita kena jaga sungguh-sungguh kemah-kemah. Supaya niat kita ni benar-benar diterima oleh Allah SWT. Baik, Alhamdulillah. Kepada yang dah bersiaran pagi ini. Pada pagi ini, Alhamdulillah. Pagi Ahad ni kan. Dia jadi satu rutin kita. Dan setiap malam pun rutin. Baik. Bila kita jadikan setiap perkara itu ada waktu dan rutin dia, maka dia akan jadi wirid. Wirid ni dia berangkai. Dia berantai. Berangkai dan berantai. Bila kita ada buat sesuatu perkara yang, contoh Ahad ada jadual. Setiap malam ada jadual. Kenapa solat ada waktu? Kalau tidak boleh dia solat bila-bila waktu kan? Sebab solat itu adalah zikir dan wirid. Solat tanda ingat Allah. Repetition. Ulangan-ulangan solat itu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Waktu sama. Berubah pun sikit-sikit tetapi ada waktu. Dan kita menetapkan diri kita pada waktu itu. Fi waqtiha. Pada waktunya. Contoh, kelas bersiaran pada pukul 10. Standby dah. Pukul 10 suku dah nak live. Okey. Yang mana ada masalah, ada musyaqqah, okey, ada ulangan. Macam solat. Yang betul-betul ada live ni. Yang hadir. Saya hadir waktu ini, anda hadir waktu ini. Kita sama-sama hadir. Sebab tu solat awal waktu itu. Itu yang penting. Hadir. Prime time itu, hadirkan diri. Dan bila kita letakkan waktu dah tetap, maka dia akan jadi wirid. Zikir ingat. Nak membuktikan kita benar-benar ingat, maka dia ada wirid. Wirid ni apa? Dia buat berulang kali. Di waktu yang sama. Sebab tu, bila kita nak buat satu amalan tu, kita kena ada konsisten dekat waktu yang sama. Nak dapat waktu yang sama yang susah ni. Sebab biasa kita buat bila ada masa. Contoh baca Quran. Bila free baru baca. Patutnya kita tetapkan waktu. Tetapkan waktu apa? Kita set lah. Katalah lepas subuh baca. Lepas maghrib, isyak tu baca. Dia waktunya konsisten. Sebenarnya menguruskan waktu itulah dia maksudnya. Tetapkan waktu mengikut kepada kesesuaian setiap amalan itu. Dan jadikan dia wirid. Jadi sedang dimahimkan Allah Ta'ala. Jadi maknanya, bila anda ada kelas pengajian yang tetap, macam ni. Sebab tu, kenapa ada ustaz, saya tak daftar Akademi Nahdlatul Fuqaha ni, kenapa? Tak daftar tidak jadi isu. Tapi bila anda daftar, bila anda daftar, bermaksud anda meletakkan diri ada tetap. Ada wirid. Konsisten. Bila kata wirid, ini konsisten. Yang mana kata nak tengok ulangan, tak apa. Tapi konsisten nak tengok ulangan itu. Jangan ulangan pun tak diulang. Jadi masalah. Itu sebab ada platform. Ada orang belajar. Tapi tak konsisten. Dia dengar, dia ceramah, lepas tu tinggal. Dan kadang-kadang nak mengajar pun tak konsisten. Sebab bila datang kepada konsisten, dia jadi lain.
Sebab tu wirid saja dia lain sebenarnya. Amalkan wirid ni. Sebab tu dia kena ada ijazah tertentu. Sebab wirid dia ada waktu tertentu, ijazah tertentu yang mesti ada rantaian amalan oleh guru-guru tertentu. Dia buat. Dan Nabi SAW pun menetapkan kalau dalam amalan-amalan ibadat-ibadat yang khusus. Memang Nabi letakkan. Contoh zikir subhanallah alhamdulillah 33. Nampak? Ada wiridnya. Lepas solat. Nampak? Jadi waktu duha, walaupun tak ada waktu dia tetap tapi ada range-nya. Witir sebelum tidur. Kan ada tetap waktu itu. Jadi kalau kita ada ketetapan, maka di situlah datangnya kesungguhan. Kenapa perlu ada ketetapan, Ustaz? Sebab kata almarhum Datuk Ismail Kamus kata, waktu ni tuan-tuan, dalam bab waktu ni, dia tak ada istilah biar kosong. Dia tak ada. Sama ada anda isi dengan ketetapan yang Allah takdirkan, yang Allah suruh. Allah suruh isi dengan, dia ada range dia tuan-tuan. Masa ni dia ada keutamaan. Yang paling utama itu adalah ingat Allah. Ingat Allah tu utama, dan masa ni kita kena banyak bagi untuk ingat Allah. Itu keutamaan yang utama. Afdhal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Okay. Itu yang utama. Baik, bila ingat Allah masa yang paling utama, maka apa perbuatan yang merujuk kepada ingat Allah? Kena tak yang utama? Solat. Okey, solat memang ada. Solat, Allah kata solat tanda ingat aku. Susunlah. Jadi maknanya ketetapan. Bila macam tu, bila kita tak isi ketetapan mengikut apa yang Allah nak, maka dia akan diisi dengan lawan kepada ingat, lupa. Lupa Allah. Ingat Allah, lupa Allah. Itu je. Masa kita antara ingat Allah, lupa Allah. Dia tak ada tak, sebenarnya saya ingat tapi tak ada. Dia sama ada anda sedang ingat Allah atau anda lupa Allah. Itu je. Dalam hidup ni kita dibahagi kepada dua golongan. Golongan yang ingat Allah, golongan yang lupa Allah. Ghaflah, lalai dia panggil. Lalai. Tuan-tuan, kita jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bila kata lalai ni, anda bukan tidak buat, tapi lalai. Contoh, saya bagi tamsilan. Kehidupan ni tuan-tuan, tamsilnya adalah seperti satu perlumbaan. Sebab kehidupan ni sangat laju. Bukti laju masa. Kita bermain dengan masa. Hidup ni bermain dengan masa, tuan-tuan. Kita running off the time. Kita running masa ni. Kejar masa. Sebenarnya kita tak perlu kejar pun masa. Tapi kita rasa macam terkejar-kejar. Sebab bila anda tak ikut intonasi masa. Bila anda tak ada ketetapan masa, anda akan terkejar-kejar nanti. Baik. Bila masa ni laju, tuan-tuan. Ibarat tengah bawa motor yang berkuasa tinggi. Superbike. Kereta pula supercar. Yang laju-lajunya. Baik. Bila kata membawa kenderaan yang berkuasa tinggi, tuan-tuan, dan ramai akan terbabas. Sebab tu Allah nyatakan dalam surah Wal Asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semua rugi. Apa maksud rugi? Makna rugi ni mungkin rugi, orang rugi. Rugi boleh hancur, boleh hilang, boleh habis, rugi. Illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman ni orang yang ingat Allah lah. Bila ingat Allah, dia akan buat amal soleh. Dia ingat Allah, dia akan buat amal soleh. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Dan berbuat amal soleh. Dia tidak ada iman, dia tidak ada iman kemudian tidak beramal, tidak. Dia dalam Quran iman mesti pairingnya amal. Dia sekali. Jadi maknanya bila kata dalam hidup ni tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Bila lalai, kita orang beriman tapi kita lalai. Apa lalai tadi? Tidak ingat Allah. Kita sibuk dengan pelbagai perkara yang kita menyibukkan diri sebenarnya. Nyibuk-nyibuk. Kan? Nyibuk-nyibuk. Bila menyibuk-nyibuk, ni jadi masalah. Patut kita benar-benar sibuk. Jangan menyibuk-nyibuk. Hidup ni jangan menyibuk-nyibuk. Hidup ni biarlah benar-benar sibuk. Sibuk apa? Sibuk nak pastikan dia ingat Allah
setiap perkara yang dilakukan itu pasti reflect kepada ingat Allah. Ni dia. Maknanya, anda tengah bawa laju, anda lalai tuan-tuan, aksiden. Aksiden bukan sebab kelajuan. Aksiden sebab kelalaian. Cuai. Ngantuk, mabuk, hilang fokus. Okey? Hidup ni, bila anda bertemu dengan masalah, malah kejatuhan, kerosakan, kegagalan, sebab anda lalai. Itu je. Maka kata almarhum Datuk Ismail kamu kata apa? Luangkan masa. Itu je. Anda boleh susun masa. Allah bagi akal. Anda boleh susun masa. Anda nak tengok ulangan bila? Kalau katalah mengajar, bila? Dia ni bila ada kesungguhan, Allah akan bagi masa tu. Sama macam solat awal waktu. Ramai orang cakap macam tak cukup waktu nak solat awal waktu. Tak. Sebenarnya masa ni milik Allah. Bukan milik anda. Anda tak minta masa dengan Allah. Tak minta pun. Pun minta masa dengan Allah. Ya Allah, bantu aku uruskan hidup aku ni, ya Allah. Minta dengan, ya Allah, aku nak. Mesti boleh. Sebab bukan atas kita yang mengurus masa. Allah yang bagi masa. Allah mengurus bukan kita saja. Allah urus seluruhnya. Jadi, bila kita fokus minta kepada Allah, apatah lagi benda-benda yang wajib, mesti Allah bagi peluang. Sebab lupa. Itu je. Lalai. Ghaflah. Lalai. Bila lalai, kita akan aksiden. Bila masa tidak diisi dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka dia akan diisi dengan kelalaian. Itu je. Bila lalai, dia akan buat kerosakan. Orang yang lalai, dia akan buat kerosakan. Itu saja. Kerosakan. Ni kita kena faham. Jadi maknanya, kita kena, sebab tu bila kata Allah minta Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah ajar berikan kebaikan di dunia. Itu apa kebaikan? Mestilah bermula dengan kefahaman. Orang yang faham, dia akan faham menguruskan waktu dia. Baik. Jadi, sidang jemaah yang dimulakan Allah Ta'ala, maknanya dalam hidup ni kita nak bicara tentang apa ni? Dalam hidup ni, kita sambung, kita nak bicara soal kebaikan. Kebaikan ni lah perlukan masa. Kebaikan bukan perlukan benda. Kebaikan perlukan masa. Ada orang ada duit, orang dia tak ada masa. Ada orang ada semua perkara, dia dah tak ada masa. Apa dia? Mati. Jadi, kita sambung dalam bab jiwa ni tuan-tuan. Kita dah ada, bila kita faham tentang pengisian kehidupan ini, mestilah dengan kebaikan. Ini yang kita nak bincangkan. Kita nak mendalami tentang yang dikatakan tentang kebaikan. Hidup ni jangan banyak buat kebendaan. Jangan sibuk menguruskan kebendaan. Tapi uruslah kebaikan. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Siapa yang ada nota ni, rujuk nota ni ya. Saya dah bagi dekat grup Telegram tu. Mana yang boleh download. Print lah. Yang tak ada print tu boleh refer balik. Okey. Baik. Kebaikan yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kejahatan yang tersusun. Kadang-kadang benda-benda yang lara ni lebih tersusun. Nak masak sekian pukul berapa. Nak pergi beli barang sekian pukul berapa. Nak pergi shopping sekian pukul berapa. Nak jumpa orang sekian pukul berapa. Tetapi kalau nak fokus kepada Allah, bila-bila je. Tengoklah Ustaz. Tengoklah. Habislah. Ini bahaya kejahatan yang tersusun. Kelalaian yang tersusun. Tersusun kelalaian dia itu. Nak bekerja, sebab apa? Sebab apa bekerja nak tersusun? Minta maaf cakap kepada semua yang tengah bekerja atau berniaga dalam ni. Tak kisahlah profesi anda apa. Kenapa anda sanggup menyusun kerja anda dengan baik? Jawab. Sebab apa? Duit. Kan tak susun ikut kan, short kan kena potong gaji kan. Sebab tu kenapa hati-hati. Sebab tu hidup ni letak kebaikan nombor satu. Kalau misal kata kebaikan nombor satu, kita tak ada double standard lah. Tak ada double standard. Kenapa kerja kita boleh fokus bergeria? Kalau contoh yang perempuan bekerja, anda boleh bekerja bergeria. Kan sanggup sebab apa? Sebarang tak dapat gaji kan? Payah pula. Orang lelaki pun sanggup. Bersusah-susah. Tapi adakah benar-benar kebaikan? Ada hidden agenda di sebalik itu. Apa dia? Gaji.
Sebab tu kejahatan yang tersusun. Duit ni, kalau tak ada kebaikan, dia akan jadi kejahatan. Setiap perkara yang tiada kebaikan, dia akan jadi keburukan. Bila anda tak fikirkan tentang Allah, Allah suruh, Nabi suruh, maka dia akan jadi keburukan. Kita boleh susun masa kita. Sebab apa? Income. Tapi yang tak datang income, kita boleh letak, tak apalah, tak ada priority. Patutnya yang mana ada kebaikan tu priority. Besar saya mengajar, saya cikgu, letakkanlah mengajar tu priority. Bukan sebab gaji. Ubah, betul sebab tu kan niat. Oh niat ni, okey. Ni sebab mengajar ni, sebab mengajar ni. Ya Allah. Bila mengajar, ada tak lagi yang wajib? Ada juga yang wajib. Sebenarnya mengajar sunat. Belajar yang wajib. Mengajar sunat hukumnya. Belajar wajib. Ya, saya ni sunat. Mengajar. Pahala. Apa yang wajib? Ada amalan yang wajib. Tapi majlis ilmu ni jadi wajib bagi anda yang sedang belajar. Jadi wajib menuntut ilmu. Ke wajib bekerja? Nak susun ni? Orang sanggup jadi bodoh tuan, jahil sebab biar tak ada ilmu, biar jaga daripada tak ada duit katanya. Sebab tu kita nak betulkan balik Allah, berbelit-belit kadang-kadang hidup kita dah. Jadi maknanya kita hidup ni betul kan? Kita nak urus kebaikan. Bukan urus kebenaran. Saya tak ada kerja Ustaz, tapi wajib sesuatu kerja. Itulah kerja Puan Rizi. Itulah kerja, sebab kita nampak kerja ni kerja kat luar. Kerja dapat duit. Nampak? Yang tu bukan tak dapat apa. Jadi dapat pahala lah. Settinglah kerja itu untuk pahala. Bila kerja untuk pahala, yang wajib itu yang utama. Pahala tidak dikira kalau anda meninggalkan yang wajib. Faham? Anda buat yang sunat, tapi yang wajib tidak sempurna. Tak selesai. Ingat ya. Anda fokus yang sunat-sunat, tapi yang wajib anda tidak selesai. Ingat. Walaupun dicatat, tapi bimbang tidak dikira. Sebab tu ulama meletakkan bahawa menyempurnakan yang wajib itu yang utama. Kita hari ini banyak pergi kepada silat air bulan yang harus. Contoh ya. Bagi seorang perempuan, wajib bagi dia itu adalah suami dia. Itu wajib. Bekerja ke, mengajar ke, apa ke, itu secondary dah. Jadi mengutamakan yang wajib. Baru menguruskan yang lain-lain, kewajipan yang lain. Itu kewajipan kerja. Dah ada kewajipan kerja Ustaz. Saya nak hantar ni, nak kena submit tu, kena submit ni lagi. Macam itu tuntutan kerja. Sebab tu dalam fikiran, dalam hati, kena fokus. Kewajipan aku selesai. Ya Allah. Berlebih kurang dengan suami. Bang, saya ni kerja bang. Banyak saya punya kewajipan saya ni kan. Abang kena bagi tahu saya bang. Jangan kata pula bagi alah saya dah kerja, kita sama-sama lah. Kewajipan suami pula mendidik. Jangan biar je. Contoh ni bab keluarga. Sebab ramai orang uruskan keluarga dengan mencari benda. Isteri cari benda, suami cari benda. Dia nampak kewajipan dia bagi duit je. Salah. Duit bukan wajib. Duit tak wajib, nafkah yang wajib. Nafkah rumah. Rumah pula bukannya wajib besar. Rumah selesa, cukup. Kereta tak mesti wajib besar. Nampak tak? Kita kadang dah confuse. Aku ni buat yang wajib ke yang sunat ke? Nampak? Sebab tu sekarang ni kita kena letak kepada kebaikan. Bila buat satu kerja niat kerana Allah, pastikan bila niat kerana Allah, Allah nak tengok yang wajib. Kadang-kadang semua niat kerana Allah. Bila semua niat kerana Allah, pastikan yang Allah nak. Jangan pula anda buat satu niat kerana Allah, tapi anda tinggal yang wajib. Itu bukan niat kerana Allah. Sebab tu dalam bab niat ni, dia jadi susah balik sebenarnya. Orang boleh semua niat kerana Allah. Tapi belum tentu Allah terima niat tu. Sebab apa? Allah tengok balik. Nanti, ni mana yang wajib kamu mana?
Nampak? Wajib. Solat, kenapa anda tak utamakan wajib? Kenapa anda tak utamakan didik isteri? Sibuk cari duit? Bimbang-bimbang tak dikira yang buat itu, ya tuntutan ustaz. Yalah, tapi yang ini tak selesai. Ini nampak tidak? Baik. Sebab tu kebaikan kita tidak tersusun. Jadi hidup tidak jadi manfaat. Masa tidak tersusun dengan baik. Masa kita banyak pergi kepada perkara-perkara yang tidak membawa manfaat. Nampak? Lala sekali banyak buang masa. Ni hati-hati. Jadi maknanya, kita kena letakkan balik dalam hati bila kita nak utamakan kebaikan. Dan bila sebut tentang kebaikan, kita nak fokus kepada apa yang disuruh oleh agama. Bila buat kerana Allah, Allah nak apa? Allah kita nak menyuruh kita memahami tentang maksud sebenar. Baik. Apa itu kebaikan? Kita dah bincang dah sebelum ini. Macam mana tahu benda tu membawa kebaikan? Sebab kebaikan bendanya subjektif. Kebaikan tu bukan benda. Jadi sekali kebaikan bukan benda. Jadi bila kata kebaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, bermakna yang bermanfaat itu akan membawa kebaikan. Baik. Apa dia? Kebaikan itu, bila kita rujuk balik, adalah yang menenangkan. Keburukan itu adalah yang meresahkan. Okay. Kalau kita lihat di sini, sedang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala, bila sebut kebaikan, orang boleh sebut, tetapi kebaikan ni dia ada sensor. Dia ada, kebaikan duduk di mana? Di hati. Kebaikan duduk di hati. Baik, hati ni apa sifat dia nanti? Bila ada kebaikan, dia akan tenang. Okay. Versus resah. Okay. Mana bila kata resah, dia berbicara soal keburukan. Apa-apa yang meresahkan hati dia sebenarnya membawa kepada keburukan. Hati-hati. Contoh, habis kalau saya resah lewat solat, membawa keburukan lah tu. Sebab tu anda resah lewat solat. Oh, tak boleh lewat lah ya? Tak boleh lah. Bila anda dah resah lewat solat, anda mula dudak. Mana dia akan membawa keburukan. Tapi bila kata kebaikan yang dilambatkan, dilewat-lewatkan, akan rasa keresahan. Tapi anda biasakan keresahan itu, maka tertutuplah sensor hati ni. Hati tu dah tak boleh detect dah. Sebab dah tertutup dengan nafsu. Nafsu kata tak apa. Keadaan kata tak apa. Okey lagi. Lama-lama, yang sepatut diresahkan, dia tak resah. Dia keburukan. Benda yang, contoh, bila kita meninggalkan yang baik, meninggalkan contoh, isteri, meninggalkan satu tuntutan yang suami suruh, dia akan ada keresahan. Tapi sebab dia sibuk, dia tutuplah keresahan itu. Nampak? Seorang anak, bila tidak menunaikan kewajipan dia sebagai anak kepada mak ayah, dia sibuk dengan isteri dia contoh, atau sibuk dengan kerja dia, dia akan ada keresahan sebenarnya. Tapi dia tutuplah dengan kesibukan dia. Sebab itu, apa-apa kebaikan, dia akan menenangkan. Apa-apa yang menjauhkan daripada kebaikan, itu akan meresahkan. Itu je. Jadi sekiranya anda buat sesuatu perkara itu, ujung-ujungnya resah. Ujung-ujungnya resah. Habis lah.
Ustaz, bagaimana jika isteri mengaku tidak mahu menjalankan tanggungjawab sebagai isteri sepenuhnya dan tidak mahu dididik? Adakah suami masih bertanggungjawab untuk mendidik? Tanggungjawab suami walaupun isteri tak mahu dididik, tetap mendidik sebab nak menenangkan hati anda. Adakah Tuan Muza, adakah mendidik ini hanya berlaku setahun je? Ataupun anda baru nak mendidik? Kau kahwin-kahwin dah start mendidik. Mesti ada waktu-waktu baru nak start mendidik, betul? Jadi macam ni sebab kita jadi resah sebab kita lambat mendidik mungkin. Itu dapat dipanggil kesan-kesan daripada kita tak menguruskan kebaikan. Ramai minta maaf cakap, Tuan Muza dan yang lain-lain tidak fokus pada anda seorang lah, kepada semua. Saya buat satu graf dululah bagi nampak. Ni cerita buat rumah tangga je. Orang cakap, rumah tangga lagi Ustaz. Sebab pada rumah tangga lah banyak cerita. Kahwin umur 22. Okey. Tempoh ni Allah bagi panjang masa ni. Panjang masa ni. Tiba-tiba by umur 40 mula nampak mengagam. Ke sini dia jadi resah. Start ini dia ada resah sikit tapi dia kurang resah lah. Dia resah juga tapi dia tutup. Tapi by 40 dia mula dah. Resah dia tinggi. Sebab apa? Sebab dari awal kita tak isi dengan kebaikan. Kebaikan. Kita tak membina ketenangan. Kita tak membina ketenangan. Kita membina kebendaan. Kita membina kebendaan. Nampak? Kebendaan apa? Mungkin kita tutup kepada beberapa isu kat sini. Naik sikit, dah mula berusia, mula kita nak berubah sikit. Okay, waktu ini kita mendapat kesan daripada meninggalkan kebaikan yang dulu. Kita meninggalkan kebaikan kita yang dulu, maka resah tu akan kumpul kat sini. Itu keburukan kita lah, keburukan yang kita tanggung lah sekarang ni. Allah, keburukan aku tak didik isteri aku ni, ya Allah. Memang keburukan. Sehingga tahap Tuan Muza dan semua, mungkin berakhir dengan penceraian. Itu satu keburukan lah. Dan anda kena terima. Allah, sampai bercerai. Ya, kena terima. Sebab keburukan meninggalkan kebaikan dulu. Sama juga dengan seorang anak, tuan-tuan. Waktu umur, katalah dia start 8 tahun. Ni dah masuk boleh masjid 8 tahun. Saya Alhamdulillah, ayah anda saya bawa saya daripada kecil. Umur 6, darjah 1 tu dah bawa pergi masjid, tuan. Jadi saya seru pada semua lelaki dalam ni. Anda pun kena pergi dan bawa anak lelaki. Yang mana anak lelaki? Irit dia pergi masjid. Kalau anda tak bawa ni, tuan-tuan, by age umur dia nanti, katalah umur dia dah besar panjang, dah keras, tuan-tuan. Katalah umur dia dah 20 tahun ni. Anda baru nak ajak dia, waktu ni anda dah resah dengan perangai dia. Sebab anda meninggalkan kebaikan dulu, waktu dulu. Tak apalah, nantilah. Tak apalah, nantilah. Tak apalah, nantilah. Dia umur 20, tuan, dia dah keras ke mata lah. Ataupun umur belas-belas pun dah keras dah. Dari awal tak isi kebaikan. Jadi maknanya, adakah nak meninggalkan? Dahlah dulu tak mendidik. Sekarang anda tak nak mendidik. Ini dah namanya anda menghadapi satu situasi yang mendidik juga tapi dalam resah. Ni. Anda tidak boleh meninggalkan mendidik. Sebab mendidik ni benda yang mesti sepanjang masa. Sama juga macam isteri tadi. Dulu mungkin kita mendidik tapi taklah straight, taklah tegas. Tapi bila datang perangai-perangai dia, kita mula resah dengan perangai dia. Tak dengar kata lah, dia buat perangai belakang-belakang kita lah. Isteri kita dah biarkan dia keluar. Isteri suami pula kita bagi peluang dia urus sana, urus sini, pergi sana, pergi sini. Tiba-tiba ditangkap buat perangai, ditangkap curang, ditangkap sama dengan suami juga. Tuan Muza, itu satu kesedaran yang anda ada sekarang. Itu lebih mahal sebenarnya. Itu lebih mahal sebenarnya. Sedar itulah nilai yang besar daripada anda memiliki dunia dan seisinya. Kadang-kadang kesedaran tu datang di saat kita kena kehilangan.
Tak apalah. Nak buat macam mana? Tapi janganlah anda ulangi lagi. Maksudnya dah sedar, ustaz saya kena didik ke ustaz? Teruskanlah. Pada masa yang sama kena bawa sekali keresahan itu. Jadi anda didiklah sampai hilang resah. Bukannya sampai jadi ya. Saya ulang lagi sekali. Anda didiklah sampai hilang resah di hati anda. Bukan sampai isteri itu jadi baik. Belum tentu isteri itu jadi baik. Sebenarnya kita yang kena non-stop mendidik sampai kita hilang resah dan kita mendapat kebaikan daripada hasil didikan itu. Bukan hasil daripada dia jadi baik. Belum tentu sebab takdir orang kita tak tahu. Tapi bila kita mendidik tanpa ada henti-hentinya, terus dulu abang tadi kali ni kamu nak dengar tak dengar itu kamu cakap kebaikan. Abang nak urus rumah tangga ni dengan kebaikan. Kamu nak dengar tak dengar itu kamu punya pasal. Abang cakap, lepas cakap. Dulu mungkin bergaduh sebab tak ada benda. Sekarang ni bergaduh sebab tak dengar kata. Marah dia. Ha? Ingatkan dia sampai dia sendiri yang sama ada dia surrender atau kita yang surrender. Tapi kebanyakan nanti kita pula yang surrender. Saya dah tak mampu nak didik lah ustaz. Jangan surrender. Teruskan saja. Ha? Teruskan. Ha. Sudah pasti didik diri sendiri itu adalah dengan cara mendidik orang lain jugalah. Cakap nak cakap seorang-seorang pula. Cakap seorang-seorang kan orang kata gila pula. Pergi cakap semen, cakap seorang-seorang. Sebenarnya anda cakap dengan pasangan tu, sebenarnya mendidik diri lah tu. Praktis. Okey, jelas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama juga dengan ibu-ibu semua. Ada anak yang dia ada perangai, tuan-tuan. Mendidik ini mesti berterusan. Jangan kita argue, kena didik. Oh tak. Ustaz, saya resah perangai. Mesti ada dulu. Ada benda yang kita tinggalkan. Meninggalkan mendidik. Itulah, meninggalkan. Tanggunglah keresahan atau meninggalkan ketaatan. Ini yang jadi masalah. Baik. Jadi bila kena-kena tu itu maksudnya Allah nak pilih lah, kan? Ingat kita ni nak perbetulkan kembali apa yang mungkin kita pernah buat silap. Kita bukan nak menyalahkan, Hidup tak ada erti nak menyalah-nyalah ni. Kita nak perbetulkan. Apa-apa kesilapan kita nak perbetulkan. Jadi maknanya bila kata bab hati ni tadi, hidup bermula dengan hati. Hati ni nak dibina dengan ketenangan. Itulah dia kebaikan dan manfaat. Jadi maknanya sekarang, dalam segala urusan kehidupan kita, segala urusan, sebenarnya adalah menguruskan hati. Tu ayat dia. Menguruskan hati, dengan mengisi masa bersama kebaikan. Bila sebut kebaikan, benda yang manfaat. Bila sebut manfaat ini, benda yang membawa kepada pahala. Dan menjauhi daripada perkara yang dosa. Tu je tuan-tuan. Dalam hati ni akan dimasukkan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maknanya betulkan baliklah. Hidup ni menguruskan hati.
Bukan mengisi hati bersama dengan pasangan. Bukan mengisi hati bersama dengan kebendaan. Mengisi hati bersama dengan benda-benda lain. Bila mengisi hati dengan benda-benda, tu jadi keseorangan lah, apa-apalah, benda-benda yang rosak. Dan bila macam ni, tuan-tuan, anda kena ada satu, di sini ada perancangan rapi tentang kebaikan. Kebaikan. Dan kebaikan ni, itulah amalan-amalan yang berbicara soal wajib, mana yang wajib. Anda dah berbicara soal yang wajib dah ni. Wajib, kemudian pergi kepada yang sunat. Yang utamanya wajib-wajib ini mesti dijaga. Contoh kita bermula sebagai seorang anak. Semua orang bermula sebagai seorang anak. Tak ada orang yang tak bermula sebagai seorang anak. Melainkan dia anak buluh betung. Itu pun anak juga. Bila anak ni, apa yang wajib bagi dia? Apa yang wajib bagi anak? Suruh kerja ke? Anak ni suruh kerja ke? Apa yang wajib bagi anak ni? Suruh kerja dapat ni, RM. Bila kerja tu yang kita nampakkan dengan universiti tu, universiti, sekolah menengah lah, masuk, pergi, kalau nak aliran agama, masuk agama lah. Sebenarnya, isunya kerja. Apa yang wajib bagi seorang anak? Berbuat baik dengan mak dia, birwalidan ihsana, mak ayah. Allah dah rakamkan dalam surah Luqman. Dan anak ni pula mestilah seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah ni wajib bagi seorang hamba Allah ni jangan syirikkan Allah. La tusyrik billah. Baik, sekarang ni wajib ni buat tak? Sekarang ni ada ke anak yang bertungkul umur berkhidmat untuk mak ayah sekarang ni? Ke mak ayah yang bertungkul umur sara anak lagi dah besar panjang? Ini jadi masalah. Bila dia kahwin, sama ada anak lelaki atau anak perempuan, ini jadi masalah. Dia tidak belajar untuk bir walidan ihsana, khidmat dan taat. Sibuk kerja. Yang wajib tak buat. Mak ayah tinggal. Pergi merantau. Tak ada salah nak merantau tu, mak ayah tu. Lagi pula mak ayah dah meningkat usia yang dah tiada tenaga. Patut anak-anak cari duit untuk mak ayah. Bukan mak ayah cari duit lagi dah. Cukup tempoh masa mak, kalau ikutkan tempoh masa, kalau tengok Islam tuan-tuan, umur 40 tahun ni dah mula slow down dah dengan duit. Slow down dah. Jadi anak-anak yang mana ada range umur macam anak lelaki, sebenarnya bila umur balik dia, katalah umur 13 tahun. Katalah dia ni tak boleh buat apa-apa lagi. Kita ambil range umur 18 tahun. Bila dia boleh ada akaun sendiri, tuan-tuan. 18 tahun ni dia dah boleh kerja kan, dah ada akaun sendiri. Baik, kenapa dia kerja? Kena tanya dia. 18 tahun anak ni kerja sebab nak take over tanggungjawab mak ayah. Patutnya. Jadi anak ni cari duit bukan sebab nak survive diri dia. Survivekan mak ayah ni. Ambil balik. Ini anak-anak pergi kerja cari duit nak kahwin. Sibuk nak kahwin kadang-kadang. Itu saya cakap, nak kahwin lagi. Saya cakap bukan kahwin lagi. Kahwin pun tak boleh lagi. Sebab apa? Mak ayah. Ni mak ayah pula kadang-kadang berhabis-habis untuk anak-anak. Anak-anak sanggup berhabis-habis untuk mak ayah? Tak ada. Dia berhabis-habis untuk markah dia, cinta dia tu. Bagi apa yang nak cinta dia nak. Ini khidmat dan taat. Masa ni, itu saya cakap. Bila kita tak buat benda ni, dia kadang-kadang dia kena kat balik. Minta maaf cakap suami-suami. Kadang-kadang dapat balik isteri yang membebankan, mungkin anda tak khidmat dengan mak ayah. Dapat balik tuan-tuan, cash and carry. Yang suami, yang isteri-isteri pula, anda dapat suami yang, ya Allah, anda tak khidmat dengan ayah anda betul-betul. Anda tak ikhlas khidmat dengan mak ayah. Anda rasa terperangkap, orang perempuan kan, nak bebas
Papa ni kongkong saya. Saya nak bebas lah. Anak, kamu tunggu dia. Aku dapat laki yang buat kamu pening kepala ni. Siap kamu. Ingat mana manfaat kamu? Perempuan ni nak bebas, hangout dengan kawan-kawan, lebih masa dengan kawan-kawan. Pergi tengok. Jangan mak ayah buat tak reti. Ni yang wajib ni tuan. Pergi orang perempuan pergi sambung universiti sambil belajar. Mak ayah biar. Lepas tu mak orang perempuan, mak dah relax dah. Bangun pagi orang tua-tua dulu. Masak, kemas rumah, mak ayah. Ini mak ayah yang kena anak-anak perempuan lagi. Cakap apa? Anak perempuan, orang tua-tua dulu dekat, untunglah anak perempuan ramai, senang kerja. Ini anak perempuan je pemalas. Tak gerti buat apa. Anak perempuan. Dulu, orang dulu, umur belah-belah tahun dah pandai masak nasi. Pandai masak itu, pandai masak ni. Mak ayah tak payah buat apa dah. Ni pergi kerja, pergi belajar, sambung belajar. Khidmat taat tak dah. Bila dapat lelaki, tu pening kepala. Tu orang tua-tua dulu. Nampak macam mudah je. Kau kena pandai masak, kau kena pandai ini. Nampak macam lekeh tuan. Sebenarnya itulah kerukunan rumah tangga. Itulah kerukunan kehidupan. Nampak? Ini bukan cerita, ini anggap kita anak-anak. Jangan bukan cerita rumah tangga kita lagi ni. Anak kita sebagai anak, saya sebagai anak, anda semua sebagai anak. Ni kita sebagai anak ni, yang dah ada anak, bukan kita cerita rumah tangga kita ni. Kita cerita renung balik dengan mak ayah kita macam mana. Kadang benda-benda tu boleh kena balik. Sebab tu saya cakap, seorang anak lelaki, anda jangan seronok sangat dengan anak lelaki ni. Dia baik ustaz, dia ni Allah ustaz, saya kalah lah dengan dia ni. Dia baik, bergalu dia. Saya buat mak-mak kan, mak-mak ni kan anak lembik sikit. Lentuk sikit mula, lah ikut lah anak ni, nak apa ikut. Anda tengok nanti dia dah kahwin macam mana. Biarkan. Dia kahwin nanti baru kita tengok dia ni sanggup tidak. Biasa anak lelaki dah kahwin ni, kalau dia tak, dari awal tak dibentuk untuk khidmat dan taat, dia kahwin, dia lupa mak ayah. Lupa. Nak tengok anak ni menjadi atau tidak, tengok dia kahwin nanti. Sama mana dia boleh pimpin rumah tangga dia sendiri, atau dia boleh pimpin mak dia sekali. Berat anak lelaki. Sebab tu anak lelaki ni tugas dia besar. Sama dengan anak perempuan. Anak perempuan, ya Allah, anak yang solehah. Nanti dulu, anak solehah tak solehah, tunggu dia kahwin. Kalau dia kahwin tuan-tuan, tiba-tiba je menyusahkan laki dia. Dia buat rumah tangga dia bukan anak yang solehah. Tunggu dia kahwin. Bila dia kahwin, dia tinggalkan laki dia, dia banyak rapat dengan mak dia. Atau mak anak perempuan, hati-hati. Awak dah kahwin, masih lagi duk rapat dengan keluarga konon-kononnya. Mak yang cerdik, orang tua-tua dulu dah buat dah. Dia serah anak. Kau dengan laki kau, balik. Bermaksud, dia berjaya mendidik anak perempuan dan menjadi anak yang solehah. Ini zaman yang dia buat. Jadi nak bagi tahu sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita tentang wajib tadi. Saya nak cerita yang ni. Amalan yang wajib ni. Ni. Bila nak cerita kebaikan. Nampak? Ni, nak cerita kebaikan ni. Sebab itu, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, dalam bab kebaikan ni, Allah jamin rezeki. Kebaikan, Allah jamin rezeki. Dan orang yang buat kebaikan, rezekinya bukan rezeki biasa tuan-tuan. Rezeki yang melimpah ruah. Contoh bila kata menuntut ilmu wajib. Ni isi masa ni. Sebab tu ada ni Akademi Atul Furqan ni tuan-tuan. Niatkan menuntut ilmu. Wajib. Wajib, apa saja yang dengan ilmu je akan jadi wajib.
apatah lagi niat menuntut. Kemudian pula khidmat. Kali ini kita nak betulkan balik khidmat. Seorang suami khidmat dia mak ayah dan keluarga. Dia bertambahlah sebab dah kahwin. Yang dah kahwin dia bertambahlah keluarga satu bawah ni. Habis sebelum itu, sebelum dia kahwin, patutnya khidmat dia yang inilah. Dia khidmat dengan mak ayah dia. Baik, sekarang ni saya nak cerita bab masa tuan-tuan. Manusia ni dia tak nampak kebenaran. Dia ingat rezeki ni datang dengan sekadar usaha. Dia ingat usaha. Usaha ni dikaitkan dengan masa. Makin banyak masa aku untuk cari duit, makin banyak duit. Dia kaitkan masa dengan duit. Dia tinggalkan yang wajib, dia tinggalkan mak ayah dia. Dia pergi berusaha nak cari duit. Dapat tak duit? Dapat. Dapatlah duit. Bukan tak dapat. Allah ni maha pemurah. Dapat duit. Tapi sekali apa dia dapat? Bala pun dapat sekali. Resah masuk. Segala beban masuk. Semua benda masuk dengan duit tu sekali. Lepas tu dia rasa terbeban nak bagi keluarga. Suami rasa terbeban sangat nak bagi kat keluarga. Kat isteri ni rasa macam aku membazir betul lah bagi kat isteri aku ni. Kau kerja lah. Dia suruh isteri kerja pula. Aku tak suka lah. Dia rasa mula. Padahal itu kewajipan dia. Lebih terbeban bila nak bagi kat mak dia. Mak ni kan. Mak nak apa lagi? Dia bila mak dia minta duit tu, berderau-derau darah dia. Kedebak. Dia geram dia rasa. Apatah lagi kalau tak ada duit. Lagi geram. Sebab dia nampak usaha, rezeki dapat dengan usaha dia. Dia tak nampak dengan ilmu. Orang menuntut ilmu, Allah jamin rezeki. Orang menuntut ilmu. Ni kalau lelaki, kalau perempuan, samalah. Menuntut ilmu wajib. Bagi semua. Kemudian khidmat dengan suami. Dia tinggalkan suami. Dia tak nak khidmat. Nampak? Tak ada manfaat kehidupan tu. Masa dari cacah merbah. Ini yang jadi berlaku. Jadi beban. Dia duit banyak tapi bila orang minta dia jadi sakit. Tuan-tuan, sidang jemaah Allah Ta'ala. Anda ada duit tapi bila orang minta anda sakit. Buat apa? Lebih baik tak ada duit. Awak ada duit. Orang minta tu. Kau ingat aku cop duit ke? Padahal ada duit dalam bank lambak-lambak. Sakit dia. Dia lebih sakit kalau tak ada duit. Tengah ada duit pun sakit. Dia kalau orang kawan-kawan minta tak apa. Sebab dia jaga status. Ni kalau adik-beradik minta. Kalau mak ayah minta. Keluarga sendiri minta. Dia punya. Aku ni berhabis. Kau ingat aku kerja untuk kau ke? Dia mula. Isteri pula rasa terbeban. Sebab apa? Dia tak nampak ni. Dia tak buat kebaikan. Sebab tu dalam kita mengendalikan kehidupan kita ni, betulkan balik. Sebab tu kita bagi platform, ada menuntut ilmu, COVID ni kan. Ustaz-ustaz ramai buat platform menuntut ilmu. Ikut pergi. Mana-mana ustaz-ustaz yang anda nampak ada kelebihan, pergi ikut. Wajibkan diri. Ya Allah, aku kena menuntut ilmu ni. Letak jadual. Tak boleh tengok live, tengok ulangan. Banyakkan balik hidup dengan menuntut ilmu. Sebab itu kewajipan. Banyak benda-benda yang kita kadang-kadang terlepas pandang kerana kita tiada ilmu. Nampak? Contoh dalam bab fiqh. Banyak hukum-hukum fiqh yang kita lepas pandang. Fiqh rumah tangga. Dalam bab nafkah macam mana. Akan terlepas pandang tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni hukum fiqh lah ni. Keutamaan ni. Bab wajib ni hukum fiqh tuan-tuan. Khidmat. Ini hukum fiqh. Hikmat. Kalau kita nak rezeki kita dijamin oleh Allah Ta'ala. Khidmat dengan mak ayah dan keluarga. Anda berkhidmat dengan mak ayah keluarga, Allah jamin rezeki. Buat apa ustaz saya buat? Saya uruskan mak ayah keluarga saya. Itulah dia. Dunia itulah. Akhirat, uruskan amalan yang utama, dakwah. Jaga amalan-amalan kita, jaga waktu kita dengan Allah Ta'ala. Mengurus mak ayah keluarga, jangan sampai hilang waktu kita dengan Allah pula. Apa dia? Solat. Ni Allah jamin rezeki ni. Jamin kebaikan apa lagi? Jaga solat.
Ni yang utama lah. Kan saya namakan jaga solat, jaga taat, jaga khidmat. Buat dululah. Tengok macam mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati-hati. Sebab tu ni jaga. Kemudian ke rezeki. Ni kita cerita buat rezeki kan. Tiba-tiba nak pergi kepada usaha ni. Usaha ada masa. Masa okey. Bagi. Jangan. Zaman sekarang nak cari ilmu pun mudah. Yelah. Punya mudah cari ilmu buat mudah-mudah je. Tu biar lebih baik macam dulu. Susah nak cari ilmu. Terlepas lah. Tak ada nak ulangan. Kan. Orang kalau ada terlepas boleh ulangan. Tak aci sebenarnya. Elok tak payah rakam patutnya. Tak payah rakam, datang siapa yang nak. Baru tahu. Sebab tu orang dulu punya ilmu luar biasa. Sebab yang datang je dapat. Yang pergi berusaha bompah pulas. Tapi tak apalah, media ni dah ada kita guna. Kita gunakan, kita raikan. Jadi, tapi jangan ambil mudah pula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Baik, jadi sebenarnya bukan Allah SWT. Jadi maknanya, kalau kita lihat di sini, jelas kebaikan ni menguruskan kembali amalan kita. Mana yang taat, mana yang wajib, mana kita sebagai anak, kita ada kewajipan dengan mak ayah, tak terputus. Bagi yang lelaki, yang perempuan, bila anda ada suami tak terputus. Dengan ilmu pun ada, dengan keluarga pun ada. Dia kena susun lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi sebenarnya yang menikah Allah Ta'ala. Baik. Ke depan kita akan bincangkan dalam bab yang kedua. Bila jiwa ni kita dah faham, kemudian kita akan uruskan kita punya fikiran kita ini, minda ni. Saya namakanlah kuasa minda. Kuasa minda. Saya ambil perkataan yang biasa orang guna kan. Tapi apa yang masuk kuasa minda tu? Ada banyak perbincangan dia. Fikirannya ada dua jenis dominasi. Di belakang saya ni, ada fikiran yang dikawal oleh keadaan. Ada fikiran yang dikawal oleh kepercayaan. Bila sebut kepercayaan ni, adakah anda percaya dengan tadi, ketaatan tadi? Tu beza. Akan ada dua corak pemikiran nanti berlaku dalam diri kita ni. Ni kita akan, yang belah sini kenyataan, yang belah sini sangkaan, prediction. Ni kalau aku usaha ni banyak masa ni, mesti banyak duit. Ni ada fikiran. Sebab bila fikiran tidak dibangunkan dengan keyakinan yang benar, maka banyak dikawal oleh keadaan dan perasaan. Bila fikiran tadi dimulakan dengan iman, dengan hati, maka setiap yang difikirkan dikawal oleh kepercayaan dan dikawal oleh kebenaran. Mana yang tak benar, dia akan sangkal terus ya. Dia terus macam tu. Dan dia berpijak pada kenyataan, reality. Orang yang tidak bina fikiran dengan iman, maka dia banyak on prediction, sangkaan sahaja. Hati-hati. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mak tak mahu duduk dengan anak-anak walaupun dia tuan saya Yusof, bukan soal nak suruh mak duduk dengan kita. Kita duduk dengan mak. Allah Ustaz, kita nak duduk dengan mak. Maksudnya bukanlah kita duduk. Dudukkan diri kita on call, kena letakkan dalam pemikiran kita, ingat mak. Kita kena letak berat kepada mak kita. Itu maksud dia. Mak biarlah mak duduk kat situ. Tak payahlah paksa. Mak raja. Mak king. King jangan paksa-paksa. Kita sebagai penasihat, kita hanya menasihati saja. Nasihat pula dengan hati yang rendah hati. King biarlah mak nak duduk. Mak tak nak. Mak nak duduk kat Mekah. Allah duduk kat Mekah. Okey mak. Duduk kat Mekah mak aku ni katanya. Tak apalah, biarlah mak duduk kat situ. Jangan kacau-kacau mak. Mak nak duduk kat Mekah, itu hak mak. Mak biarkan veto. Mak berhak menentukan kedudukan mak kat mana. Anak ni kena standby. Tu je lah. Jangan susun mak ikut kesenangan kita. Ikut senang kita pula. Biar kita susah-susah untuk suit dengan apa yang mak tu. Jelas? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Kita akan sambung pada siri yang akan datang minggu depan. Insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua dan teruskan istiqamah dan pengajian
malam ni kita ada pengajian lagi insya-Allah. Berjumpa pada malam ni insya-Allah. Mohon ampun, mohon maaf segala keterlanjuran kata, terkasar kata, terkurang bicara. Moga Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.